nanti kan jadikan dia ejen, sorry. Jadikan dia ejen. Nanti kita bagi tahu lah berapa untuk seekor kambing untuk didapat. Jadikan ejen. Baru kita boleh pergi jauh. Ni nak habis ekor kan? Tak betul. Kata-kata tempat. Dari pihak surau. Bal. Bal, lepas ni kau kena ajar tarian lah. Sambut. Bila datang tengok kambing, ada tarian sikit kambing. Baru tu boleh terkenal. Dia terus trauma, dia terus mana-mana madrasah tak pergi lagi. Datang ni budaya apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi minggu baru, hari baru, insya-Allah. Syukur kita pada Allah SWT kerana kita masih diberi peluang oleh Allah SWT dan untuk beraksi sebagai hamba-Nya yang masih hidup. Allahu Akbar. Tiba masa tepat pada masanya kita akan dipanggil balik. Sahabat-sahabat. Kan? Allahu Akbar. Kan? Kita tidak lagi beraksi kan sebagai hamba Allah yang masih hidup. Jadi sementara hidup ni nanti mesej lah boleh. Boleh. Dah siap dah. Sementara masih hidup, sementara masih bernafas, sahabat-sahabat, apatah lagi bagi anda yang sedang bersama dengan Pak Aris ni, yang masih sihat, yang masih muda. Allahu Akbar. Allah pula bagi pula dengan kejayaan demi kejayaan. Manfaatkanlah. Allahu Akbar. Semua nikmat ini untuk mencari redha Allah, mencari kasih sayang Allah, mencari ihsan Allah. Allahu Akbar. Hidup kita ni sentiasa fikir bagaimana kita nak buat Allah sayang kita. Kita biasanya akan fikir bagaimana nak buat orang sayang kita, makhluk sayang kita. Allahu Akbar. Tak ramai orang fikir bagaimana nak buat sesuatu yang buat Allah pandang kita, Allah muliakan kita, Allah reda ke atas kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sedang disibukkan dengan urusan dunia. Tapi bila tang-tang nak berjaya, ada hajat, ada keinginan, kita cari Allah. Alhamdulillah, tu betul tu, tu bagus. Tapi lebih mulia orang tu bila sepanjang masa dia sentiasa ingat Allah. Dia sentiasa fikir bagaimana dia boleh buat sesuatu yang menyebabkan Allah pandang dia, Allah muliakan dia, Allah sayang dia. Inilah kunci paling besar, tuan-tuan. Bukan kempen, bukan ganjaran. Tetapi bila manusia itu ada Allah dalam hati dia, dia akan tinggalkan rasuah. Ada orang tanya, Pak Aris, kenapa kita tak boleh atasi masalah rasuah? Masalah pecah amanah, masalah pekerja bermasalah, anak bermasalah. Sebab kita tinggalkan Allah dalam hidup kita. Kita tinggalkan Allah dalam hidup kita. Seawal di dalam perut, mendidik anak ni, dia sebenarnya lama lagi panjang kan, tapi saya nak ambil daripada perut lagi. Daripada dalam rahim ibu tu kita dah mendidik anak kita, dah tarbiyah anak-anak kita. Jadi pada ibu-ibu yang mengandung, kalau anda ada ke lapangan 24 dan 12 datang, anda berhubung dengan tim saya, Fadila ataupun Syafiq, bagi ibu mengandung, kita nak bagi anda untuk hadir secara percuma program 24 dan 12 ni. 24 dan 12, kalau anda adalah ibu-ibu mengandung, tak kisahlah anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Sebab antara konten dalam program tu nanti ialah mendidik anak bermula daripada alam rahim. Jadi anda jangan lepaskan peluang. Saya bukan orang kaya nak bagi harta dan aset, tapi apa yang saya boleh bagi ialah sesuatu yang saya ada. Saya boleh kongsikan ilmunya. Seminar ni saya nak bagi secara percuma kepada ibu-ibu mengandung. So kalau anda ada kawan-kawan yang sedang mengandung,
kan, anda bagi tahu dia, pergi satu program kan, motivasi, yang mana saya nak kongsi beberapa tips ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada ibu-ibu mengandung supaya bila besok membesarkan anak tu senang. Kan? Allahu Akbar. Bila anak tu masa baby, macam nak didik dia, macam nak tarbiyah dia, macam nak bimbing dia. Allahu Akbar. Ini benda besar tuan-tuan. Sebab ramai orang bila anak dah 12 tahun, 13 tahun tengah pening sekarang. Tanya mak apa yang anak 12, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Lagi tinggi usia, lagi pening kita. Lagi parah kepala otak kita nak fikir. Nampak tak? Saya bayangkan daripada kecil kita dah bimbing dia. Ada orang tanya saya, Pak Aris, saya hantar anak saya ke madrasah. Kenapa bila dah habis 30 juz dia tak jadi manusia? Ini juga ilmu besar. Kan? Kamu rasa apa? Kamu mak bapak, kamu anggap satu stesen sudah cukup untuk beli syurga. Kamu lupa ada iblis. Iblis berada di setiap stesen. Stesen kanak-kanak, stesen remaja, stesen ketika dewasa, stesen ketika dah berumah tangga. Iblis tak pernah give up. Ketika anak kita remaja, kan, dia cuba pengaruh supaya berzina. Anak kita mampu pertahankan nafsu dia sehingga dia berkahwin. Iblis tak putus asa. Dia ganggu lagi. Dia semai benih-benih kan, kemaksiatan dalam jiwa orang yang dah kahwin. Sebab tu kamu tengok, ada suami orang berzina dengan isteri orang, ada suami orang berzina, ada isteri orang berzina. Nampak tak? Sedangkan dia tak pernah berzina sebelum tu. Sebelum tu dia tak pernah berzina. Sebab iblis tak pernah putus asa. Kita bawa hantar anak kita di sekolah agama, pergi madrasah, kita dah anggap settle. Dah beli dah tiket ke syurga. Ini pemikiran kolot, pemikiran penuh kekotoran. Kita tak buat kerja, tapi mengharapkan syurga datang menyembah ke kaki kita. Datang hadir, pintu yang terbuka untuk kita. Allah Akbar. Sedih. Kita ingat syurga ni murah ke? Kalau syurga tu murah, cuba tengok kehidupan Nabi SAW. Nabi kekasih Allah. Tidak aku cipta langit dan bumi ini, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau tidak kerana engkau. Nampak tak? Itu Allah kata, bicara dengan Allah, Nabi Muhammad SAW. Kasihnya Allah kepada Muhammad. Tapi apa yang Allah bagi pada Muhammad? Dibentangkan dengan ujian yang besar. Dibentangkan dengan kesukaran hidup. Dibentangkan dengan kesulitan dalam perjalanan Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita bawa hantar anak ke madrasah, bawa hantar anak sekolah agama, kita dah rasa selamat. Allahu Akbar. Kita yang bawa belajar agama ni, balik daripada Jordan, balik daripada Mesir, balik daripada Yaman, balik daripada Afrika, pandai sikit dah rasa belagak, dah rasa hebat. Orang lain lebih rendah daripada aku. Ini pemikiran-pemikiran kotor yang telah berjaya dibangunkan oleh iblis. Kamu rasa apa? Anak kamu belajar di luar negara, belajar aliran agama, kamu rasa dia putus asa? Kamu rasa iblis tak pergi ke Yaman? Iblis tak pergi ke Jordan? Iblis tak pergi Mekah, Madinah? Dia tak tengok. Kamu tengok orang pergi Mekah pun selfie. Kan? Cerita tentang kebanggaan. Cerita bisnes kau. Cerita bisnes. Engkau kasih apa? Allahu Akbar. Dia tak perlu ada sebelah kau. Kau tengok Ramadan. Dia tak ada pun. Tapi orang mengumpat juga. Orang mengata juga. Kan? Orang memburuk-burukkan orang juga. Orang mencaci orang juga. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini bukan benda kecil tuan-tuan. Ini benda besar. Tuan-tuan, kan? Selepas saya Rabu nanti, bila saya punya Facebook, Pak Aris Motivasi dilepaskan selepas pukul 1 nanti, saya akan kongsi banyak video-video. Kan? Sekarang masuk video pun dia kena blok juga. Kan? Ada yang sekat. Kan? Orang boleh tengok tapi diketatkan. Tapi memang ada kaitan lah. Kan? Kita pun tak kisahlah. Kita dimaklumkan banyak orang cerita-cerita pasal bumi Palestin pun banyak kena blok. Banyak kena hidden. Apa? Ada orang berani ke nak kita dah kan? Ya Allah Akbar. Satu yang jenis-jenis Islam. Kita mengadu-ngadukan jenis-jenis Islam. Kan? Bangunkanlah perisian macam ni. Kan? Yang boleh gantikan semua ni. Kan? Saya cadangkan lah. Saya ni orang bodoh, tak pandai dalam bidang ni. Saya ada yang Allah bagi kat sini, tak ada kat tempat ni. Tapi engineer software. Jenis-jenis Islam. Saya cadangkan, kan, kalau suara saya boleh sampai ke mana-mana, Alhamdulillah. Kan? Kita kena bangunkan platform yang seperti mana saya sedang buat live sekarang ni. Kalau selagi platform dikuasai oleh orang-orang kafir, ada 1001 ragam, ada 1001 halangan, maka mesej-mesej Islam tak sampai dengan betul. Kan? Berita news dikuasai oleh mereka, kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang kita dipropagandakan dengan banyak isu-isu yang tak betul. And tak masuk lagi kita punya manusia kat Malaysia yang jadi wartawan tak bertauliah.
Tak semena-mena pula Rusia dah masuk perang kat Palestin. Banyak pembohongan kan. Tak semena-mena pula 100 jet Israel telah ditembak jatuh oleh pejuang-pejuang di Turkistan. Di Turki. Kan? Ini tak betul kan? Allahu Akbar. Ini sebenarnya nak mengajak kita beralih daripada memandang mereka di Palestin sedang berjuang secara bersendirian. Korang-korang bantuan dah sampai. Percaya tuan-tuan, kota Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa akan jatuh sepenuhnya nanti kepada orang Yahudi. Di situlah permulaan cerita. Apa yang mereka sedang lakukan ni, jangan risau tuan-tuan. Anda dan saya kena jaga amal. Kunut nazilah kena jalan. Zikir kena buat. Selawat perhebatkan. Kita bantu menggunakan apa yang kita mampu. Namun pada waktu sama, apa saja mereka buat, tembak, letup, semua tu syuhada. Tuan-tuan jangan terkesan. Kita terkesan ni sebab kita kat Malaysia masih buat maksiat. Kita patutnya terkesan kerana perang kat Palestin, orang kat Malaysia tengah jual baju. Tengah dapat pendapatan lumayan daripada kesakitan, kesukaran, air mata, penderitaan orang-orang Palestin. Baju Palestin laris. Bendera, cadana, benana, apa sajalah berkaitan dengan Palestin, semua laris. Kan? Allahu Akbar. Kan? Yang kita nak fikir sekarang ni, bagaimana kita ni boleh jaga amal nak bantu mereka. Kita ni, kan, Allahu Akbar, nak menterjemahkan kehidupan kita sebagai saudara kepada pejuang Islam di sana, penduduk Gaza kat sana. So, apa yang mereka sedang buat sekarang ni, orang Yahudi yang mereka sedang buat ni, tuan-tuan, mereka bukan merencana skrip mereka. Mereka sedang masuk dalam skrip Allah. Kena faham tu. Kan? Mereka sedang merencanakan sesuatu yang kita rasa mereka sedang hentam Gaza, bumi Gaza. Mereka sedang menzalimi penduduk bumi Gaza. Tuan-tuan, mereka sedang ikut skrip yang Allah telah aturkan. Nantinya bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa akan totally mereka kuasai. Mereka akan langgar pula kota Mekah, Madinah. Ini semua Nabi, hadis Nabi. Sahih. Kan? 1400 lebih tahun lepas Nabi dah sebut benda ni. Ini akan datang pam satu persatu. Kan? Ini semua bukan kebetulan. Dalam Islam tak ada kebetulan. Dalam Islam tak ada teori konspirasi. Dalam Islam semuanya ikut takdir yang telah Allah tetapkan. Dalam Islam semuanya mengikut skrip yang Allah jalankan. Kita tak nak pergi masjid, tak nak belajar, jadi kita terperangkap dah. Kan? Semua benda nak pakai logik. Semua benda nak gunakan akliyah. Allah Akbar. Sedangkan Nabi dah bagi tahu banyak benda ni. Kan? Kita yang jauh ni sepatut menangis. Orang masih lagi tak pergi masjid, patut kau menangis, aku menangis sepatutnya. Allah Akbar. Dia sedu. Mari macam sini. Sini mas. Sini. Macam ni. Nak sayang. Ini kalau kat Palestin ni, dia dah niatkan untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alah sayang. Ini bukan nak ni kan, bukan nak saya nanti orang ketua dapat rezeki, bukan. Ini anak buah. Doakanlah memang tahu dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Tengok anak-anak zaman sekarang tengok sedu je sayang. Ikut Pak Ngas zikir ni. Allah ya Allah. Ikut saya. Allah ya Allah. Sayang, kipas tutup kipas. Dia tak boleh nampak kipas. Allah ya Allah. Ya Allah. Ya sayang. Zikir, jom zikir. Allah ya Allah. Sedu, kesian dia sedu. Okay. Allah. Soalan tu bagi pada apa ni? Allah. Dah. Dulu masa anak-anak saya kecil kan, dah buka kipas ni. Masa anak-anak saya kecil-kecil kan, macam ni lah saya buat. Kan, buat zikir. Allahu Akbar.
Dan kita ingatkan diri kita bahawa kita tak akan mampu didik anak kita tanpa bantuan Allah SWT. Kan? Kita mungkin boleh lahirkan anak kita pandai, tapi sepandai mana pun dia mesti ada Allah dalam jiwa dia, dalam hati dia. Balik pada cerita perjuangan Palestin. Sahabat-sahabat sebab tu kita menangis tuan-tuan. Sebab tu kita sedih, resah bukan kerana mereka sedang dihujani dengan peluru, tapi kita sedih ketika Allah kabarkan berita itu kepada kita. Kita masih lagi pentingkan dunia, masih lagi memeluk dunia ini dengan rasa nikmat, sedangkan ada nikmat-nikmat besarnya lain sedang menanti kita. Tidak kita hiraukan. Masjid masih kosong, majlis ilmu masih kosong, majlis zikir tak ramai orang. Allahu Akbar, masjid banyak orang tua, mana anak muda? Tapi di atasnya negara kita kibarkan bendera Palestin. Di atasnya negara kita buat konvoi beratus-ratus orang untuk kibarkan bendera Palestin. Adakah dengan mengibarkan bendera Palestin itu telah mengubah roh perjuangan kita untuk menyanyi Islam ini, mencintai Rasulullah SAW dalam perjuangan baginda? Adakah dengan mengibar bendera anak muda yang berada di atas negara dengan laungan yang hebat, luar biasa, memberi kekuatan semangat pada pemuda-pemuda pejuang Islam di bumi Palestin? Maka kalau kita benar-benar nak beri kemenangan pada mereka, membawa semangat perjuangan mereka, bawa datang diri kamu ke dalam masjid. Sujud pada Allah, minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih sayang Allah. Kalau ada seorang anak yang sedang menangis, ibunya kelang kabut datang untuk menyusukan anak itu. Betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kamu tahu tak? Beratus kali ganda sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hamba Allah yang sedang diseksa, yang sedang dizalimi, yang sedang dikhianati, disakiti, khusus di bumi Palestin, Allah tak akan biarkan mereka. Maka sebab itu Allah gantikan mereka dengan syurga. Kehidupan yang hilang, Allah bagi syurga. Rumah yang runtuh, tapi Allah bagi kedamaian dalam hati mereka. Allah beri mereka kebahagiaan. Kita hilang kunci pun nak bergaduh, suami isteri. Kita hilang kerja tuan-tuan. Mereka hilang anak, hilang isteri, hilang seluruh keluarga. Mereka hilang kerja, bercerai tuan-tuan, bercerai. Hilang kerja, isteri tak boleh terima, suami dah tak kerja, bercerai, tuntut cerai, tuntut fasa, tuntut penceraian. Kita hari ini tuan-tuan, hilang pendapatan, salahkan semua orang. Allah Akbar, sedih. Ini perjalanan hidup kita. Assalamualaikum. Kita hilang sesuatu, bising, masuk, buat live, kutuk sana, kutuk sini, hanya hilang sesuatu. Cuba tengok isu beras itu kan. Wara tuan-tuan, mereka bukan kata beras, air tak ada, elektrik tak ada tuan-tuan. Maka mereka lah selayaknya diuji sebesar tu. Bukan kita tuan-tuan. Kita bawa isu beras dan melatah. Kita isu beras dan salah menyalahkan. Nak bergaduh-gaduh kita ni. Allah Akbar. Nampak daripada pemimpin sampai ke bawah, kita ada masalah. Dan sebab itu mereka lah selayaknya diuji dengan ujian sebesar itu. Allah Akbar. Mereka hilang bukan sekadar rumah tuan-tuan, mereka hilang seluruh keluarga mereka. Allah Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita perlukan jenis-jenis Islam. Bangunkanlah perisian seperti mana yang saya tengah buat live sekarang ni. YouTube ke, Facebook ke, IG ke, TikTok ke. Kita perlukan jenis-jenis Islam. Bangunkanlah. Dan perisian seperti ini, aplikasi seperti ini, agar kita boleh berkarya dengan lebih mudah. Agar kita boleh sampai ke satu yang benar, tuntas, telus, ikhlas, jujur, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan, dan tanpa ada peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Peraturan-peraturan langsung tidak boleh diterima oleh akal. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ini perjuangan kita. Setiap daripada kita tuan-tuan ada perjuangan masing-masing, dan kita bawa menuju kepada jalan yang benar, jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Allah reda, jalan yang Allah kasih dan sayang. Kita semua sedang berperang tuan-tuan. Kalau di bumi Palestin mereka sedang berperang dengan peluru mereka, peluru-peluru pihak musuh. Kita sedang berperang juga tuan-tuan dengan nafsu kita, dengan akal kita, berperang dengan kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan. Berperang dengan ujian-ujian yang datang menjelma dalam hidup kita. Kita pegawai besar, kita sedang berperang dengan nafsu kita yang tak pernah puas. Mana tidaknya kita dihambat dengan rasuah, kita dihambat dengan sogokan-sogokan. Allahu Akbar. Kita dihambat dengan perkara-perkara lumayan, ganjaran-ganjaran lumayan. Allahu Akbar. Bukan besar pun, tanda tangan je, Encik. Tanda tangan Encik Syakwan, Encik. 10,000 setiap bulan kita hantar, Encik. Tanda tangan Encik. Benarkan kita informasi kat sini, Encik. Jangan kacau kita, Encik. Tanda tangan je, 10,000 setiap bulan. Allahu Akbar. Subhanallah.
Nampak tak? Kita sedang berperang dengan musuh yang lebih kejam dan zalim. Kita nampak Yahudi tu memang betul dah ada cerita dalam Quran tu. Dia sedang ikut skrip Allah je, jangan risau. Kemenangan pasti, wallahi, demi Allah, akan bermihak kepada Islam. Tapi adakah kita yang akan bersama dengan kemenangan tu? Atau kita akan tersingkir sebab telah tewas awal-awal lagi. Dan dengan nikmat dunia. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita terperangkap dengan nikmat dunia. Sogokan demi sogokan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan? Kita bagi soalan. Daripada Azza Umi. Ya, Azza Umi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau isteri rasa sakit hati bila suami selalu main HP tak tentu masa? Suami itu patut gendam je dalam kawah kan. Hantar je ke presiden supaya dia berang lah. Dia tak ada matlamat hidup tu. Dia tak ada matlamat hidup. Manusia bila tak ada matlamat hidup, dia akan buat maksiat. Jelas dan nyata. Manusia bila tak ada matlamat untuk akhirat, dia akan persisihkan masa yang Allah bagi kat dunia ni. Kan? Surah Wal-As cukup tu. Allahu Akbar. Manusia bila tak ada matlamat akhirat, tuan-tuan, dia tidak akan bertanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, sebagai seorang YB, sebagai seorang pemerintah. Dia tidak akan bertanggungjawab. Bila kehidupan akhirat tu dia tak nampak. Bila kehidupan akhirat tu tertutup. Bila kehidupan akhirat tu bukan jadi vision dia, bukan jadi mission dia. Jadi berbalik pada soalan puan, bagaimana saya nak buat dengan suami macam tu? Antara perkara yang menjadi asas dan pokok dan akarnya ialah suami puan tak ada matlamat akhirat. Suami puan tidak ada matlamat dalam kehidupan untuk akhirat dia. Maka sebab itulah dia banyak buang masa. Ini bukan matlamat dunia, matlamat akhirat. Ada juga bos besar, gaji syarikat banyak, dia duduk je lepak main judi. Lepak je dengan perempuan. Minum arak, main golf 24 jam. Dia dah berjaya, dia ada matlamat dunia tapi dia tak ada matlamat akhirat. Dan kulu kili, anak bini semua dia tak ambil tahu sebab dah kaya. Semua everything ada depan mata. Dia tak ada matlamat akhirat. Jadi dia bukan miskin atau kaya. Bila manusia tak ada matlamat akhirat, dia akan banyak membazir masa. Yang si kaya habis masa dengan pandang golf 24 jam, tak semayang, tak solat, tak zikir. Berpanas-panas pun tak ada masalah. Bila tak ada matlamat akhirat, subhanallah, pergi mancing 8 jam 7 jam gedah tak solat langsung, tak salah mancing, tiba azan solat lah. Tapi bila tak ada matlamat akhirat, Allahu Akbar, subhanallah, main futsal waktu maghrib, dia peduli apa? Sebab tak ada matlamat akhirat. Jadi macam mana kita nak sedarkan orang yang tak ada matlamat akhirat ni? Anda adalah pendakwa yang terbaik di sisi manusia yang dekat dengan anda. Kita tak perlu panggil ulama, tak perlu panggil ustaz-ustaz hebat-hebat, nak bayar tuan-tuan. Ustaz-ustaz hebat, ustaz-ustaz populariti, ustaz-ustaz, panggil apa kan ustaz apa? Celebrity nak kena bayar, bukan free. Dia pun tak ada masa. Dia pun bukan ada masa, tak masa. Jadi anda lah the right celebrity untuk orang di sebelah anda. Kalau anda suami, anda lah the right person. Kalau anda isteri, anda lah the right person. Kalau anda kawan, anda lah the right person untuk dakwah orang ni. Nampak tak? Jadi untuk dakwah kepada orang di posisi sebelah kita, anda kena dakwah pada diri anda dulu. Kena sabar, kena tahan. Ni nasihat sikit, kena toma, kena maki, kena hamun, dah melata. Minta cerai, putus hubungan, balas balik melantun, tak betul. Dakwah ni kena kuat. Dakwah ni jati diri kena hebat. Bila kamu tak puas hati dengan seseorang, kamu hentam orang tu, kamu bersedialah kena hentam balik. Kamu boleh hentam orang tapi kamu marah hentam kamu. Nampak kan? Jadi jangan respon dengan hentam orang. Jadi bila kamu ada suami yang lalai, leka, tak ada matlamat akhirat, kamu kena jadi orang yang kuat dulu. Sabar mesti ada sebab itu bukan pilihan, itu kemestian. Bila Allah uji kita, itu skrip yang Allah telah cipta, Allah hadirkan dalam kehidupan puan. Suami yang begini. Ujung jiran ujung tu suami dia baik, isteri pula masalah. Yang kat ujung sana tu pula kampung sebelah, bini masalah, suami masalah. Yang kat depan kedai si kahar tu, kan, suami isteri bukan main baik, anak masalah. Yang duduk kat ujung taman tu kan, suami baik, isteri baik, anak-anak baik, Allah mak mentua pula masalah. Guncang keluarga dia, mak mentua asyik campur tangan, asyik nak, oi macam-macam nak.
Tak berhenti-henti campur tangan urusan keluarga orang. Ada juga. Yang si Zailan tu. Alah Zailan anak si Pak Nga tu. Pak Nga kan. Tak tahan dengan masalah dia. Suami isteri dah bahagia dah. Bapak mentua pula menyang. Anak menantu pun dia nak pergi tengok. Dengan nafsu. Masalah mana pernah berakhir? Ada saja masalah. Jadi kita berada di posisi yang mana? Kalau kita berada di posisi nak dakwah orang, kita kena kuat jati diri. Kita kena jaga amal. Kena kenal sepertiga malam, bangun pagi-pagi untuk buat solat tahajud. Sebab itulah bekalan untuk kita nak dakwah kat orang. Kita kena rajin baca Al-Quran. Sebab itulah bekalan untuk kita bicara, kita orang dengar. Nampak tak? Jadi kita suami isteri, kita ada waktu kita tidur dengan suami kita. Waktu kita tidur dengan suami kita tu, kan, kita dekap badan jadi satu. Masa itulah kita hantar mesej kita pada suami kita. Masa itulah kita doa, ya Allah dengan berkat zikir aku, ya Allah kau berilah hidayah pada suami aku. Bisik kat telinga dia. Nampak tak? Katalah sesuatu yang membuka ruang kepada dia untuk berfikir dengan baik. Janganlah engkau membebel. Contoh, satu cukup. Yang lain 24 bulan 12 nanti pergi program di Setia City Convention Center di Setia Alam di Selangor. Program motivasi, program kehidupan. 2,000 orang akan hadir di sana. InsyaAllah. Hadirlah. Masa kita bersama, kita sebut kat telinga suami kita, bang, abang lah imam pada saya. Tak usah bebel banyak. Abang tak guna, abang tak betul. Itu yang menyebabkan hubungan jadi retak. Next. Daripada Aminah Azmi. Assalamualaikum Pak Aris. Suami bagi duit nafkah tiap-tiap bulan telah digunakan untuk belanja. Bagi daripada kita simpan lama-lama, duit tersebut ada banyak. Kena zakat tak? Duit, dia ada syarat dia. Zakat ni dia ada syarat. Dia ada cukup hold dia. Ada syarat. Kalau duit kita simpan, cukup syarat dia kena keluar zakat. Duit simpanan. Duit kita sendiri kan. Kita simpan, memang kena keluar zakat. Sebab duit tu tak manfaatkan. Jadi manfaatkanlah. Kalau kamu manfaatkan, kan, ia buka ruang kepada banyak perkara berlaku yang memberi keuntungan pada passive income kita. Passive income maknanya keuntungan akhirat kita. Jalankanlah. Sedekah kat orang. Simpan buat apa? Nampak tak? Sedekahlah kat orang. Masaklah bagi anak yatim makan. Hantarlah ke madrasah yang kau masak tu. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Masaklah bagi orang makan. Antara perkara yang Nabi suka ialah beri orang makan. Antara perkara yang Nabi suka ialah beri orang makan. Kau tanya diri kau. Aku tanya diri aku. Sepanjang 10 bulan, nak masuk 11 bulan dah ni. Sepanjang 10 bulan ni, berapa kali kau masak untuk orang? Untuk buat orang bahagia. Untuk hidupkan sunnah Nabi. Sedekah orang makan. Nampak tak? Sedekah RM5 boleh orang buat. Nak buat lagi tinggi. Darjah amalan tu. Buat. Masak bagi orang makan. Masak sedekah kat anak yatim, rumah fakir miskin. Masak untuk madrasah. Pak Riz, kawasan saya tak ada madrasah. Apa susah? Zaman teknologi. Kau kontak je madrasah-madrasah yang ada. Kan? Kau kata, okey Pak Riz, saya nak sponsor makan tengah hari untuk hari Jumaat. Contohnya. Agak-agaknya kalau makan tengah hari berapa orang, berapa nilai dia? Okey, nilainya 800. Masukkan duit dekat akaun 800, orang tu gunakan duit tu, dia masak lah. Kamu telah bagi orang makan. Jadi tak semesti kamu masak saja. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita nak jamu orang makan. Itu besar nilai dia. Menjamu yang paling besar adalah menjamu ahli keluarga sendiri. Itu makam tinggi. Kita kadang-kadang jamu orang, tak jamu anak bini. Dengan anak bini berkira. Dengan anak bini asal nak makan dengan keluarga, tak ada masa. Tapi makan kedai mamak dengan kawan-kawan setiap kali rehat, ada masa. Tak tahu kalau mamak tu saudara dia, ipar dua dia. Nampak tak? Dengan mak bapak, bila kali terakhir kamu makan sama dengan dia? Allahu Akbar, belanja dia makan. Fikir semua ni, timbang-timbangkan. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat rahmat. Dapat petunjuk daripada Allah SWT. InsyaAllah. Kalau kamu simpan, nak tunggu zakat lama. Manfaatkan duit tu di saat kamu simpan ada orang tak makan. Di saat kamu simpan ada orang ada masalah keuangan. Bukan bantu orang keuangan, bagi bantu makan. Kan? Allah Akbar. Saya suka kaedah tu lah. Kan? Kalau orang tanya saya, sedekah masjid, sedekah madrasah. Madrasah tak nak makan. Masjid ni kadang-kadang kita bagi-bagi disimpan. Ada pengurusi masjid, dia suka tengok nilai kosong kat belakang.
Kita sumbang kat masjid untuk manfaatkan, bukan untuk jadi kebanggaan pada imam atau pengurusi masjid, untuk dilabel, diisytiharkan, dinobatkan sebagai pengurusi masjid yang terbaik di Malaysia. Sebab ketika dia jadi pengurusi masjid, simpanan ada 2 juta. Tu paling bodoh tu sebenarnya. Duit orang sumbang kat masjid bukan untuk simpan. Kita bukan meniaga. Masjid adalah institusi untuk bangunkan rumah. Jadi duit tu harus menjadi kosong. Sepatutnya kosong. Dan jangan takut, ada duit. Allahu Akbar, ada. Ini kadang-kadang orang tengah susah, kapit tukar. Adakah keperluan yang mendesak nak tukar kapit? Di saat manusia tengah terdesak nak makan? Contohlah, Allahu Akbar. Adakah dengan menukar kapit masjid yang baru bernilai 400-500 ribu tadi tu, 300-400-500 ribu tu akan menyebabkan orang lebih ramai datang masjid? Kena susun strategi lah. Kan? Tengok impak dia. Bila orang yang pegang masjid atau pegang institusi agama tu bukan orang yang berfikir macam orang meniaga fikir, memang banyaklah dia punya kesan dia. Kan? Tapi kalau dia orang meniaga yang setiap sen tu dia ambil tahu. Nak salurkan mana, nak laburkan mana supaya tak lebur. Dia nak labur yang tak lebur. Kita masih macam tu juga, nak labur supaya orang datang. Kita nak labur supaya orang nak tertarik ke masjid, kita cantikkan masjid. Dengan niat, mudah-mudahan orang datang ke masjid. Kemudahan ini kau pasang kapet, tapi tandas, na'uzubillah, zaman Tok Kidam lagi. Kan? Tandas kau flush, membuat naik. Kau pup naik najis. Kau fikir pasal kapet. Tandas kau fokus dulu. Nampak tak? Abah, longkang tersumbat. Kan? Paip patah. Lampu tak menyala. Malam-malam dah macam pergi rumah hantu je. Next. Soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Azian. Dan bagi mereka yang dah biasa ikut lab saya, masuk tu tengok, bagi salam lah. Itu memberi impak kepada iman kita. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. Kita ada apa-apa tuan-tuan? InsyaAllah. Apa yang kita buat ni semua kita fikir Allah. Jangan fikir orang. Aku ni kalau buat majlis sekarang kena besar. Nanti orang kata apa? Nampak? Orang kata apa? Bukan apa Allah kata. Dengan kekayaan aku ada tapi aku tamak. Dengan kekayaan aku ada tapi aku bakil, aku sombong, aku angkuh. Apa Allah kata? Bukan apa orang kata. Kan? Bagi makan. Nanti orang kata apa pula aku berkira. Aku orang kaya tau. Apa orang kata? Nampak? Jadi kau bagi makan tu kerana orang, bukan kerana Allah. Rugi. Nampak? Allah Akbar. Ni Pak Imam, jangan lupa Pak Imam nama saya kena sebut. Saya ni tetap bulan bagi duit. Kecil hati saya itu buat majlis. Dah lah pecah mata kena datang, nama saya tak sebut langsung. Kau nampak tu? Imam patut cakap macam ni lah. Datuk Yahya, macam ni Datuk Yahya. Kalau Datuk Yahya nak nama, saya tak mampu Datuk. Kadang-kadang kita tersilap, tak ingat. Kalau Datuk nak sumbangkan nak dapat nama, saya rasa masjid ni tak mampu Datuk. Saya minta maaf Datuk. Kita ni masjid tak mampu nak bagi nama kepada orang. Kan? Kita tak bagi title pada orang tu. Kita ni, saya ni pun orang biasa tu. Kan? Jangan lupa saya punya nama tu. Nampak? Allah Akbar. Dia sumbang dia nak nama. Dia sumbang dia nak orang pandang. Dia sumbang dia nak orang muliakan dia. Habislah iman. Jangan nambah iman. Assalamualaikum. Kan? Kita buat ni kerana Allah, bukan kerana makhluk. Kita mati besok duduk dalam kubur, makhluk mana ada? Allah Akbar. Okey, soalan. Ada apa? Okey. Daripada Rohani. Ya, Rohani. Assalamualaikum Pak Aris. Bantu saya untuk mendidik anak-anak untuk solat kerana anak-anak saya ketagih gadget. Ini masalah besar. Puan yang tanya soalan tu, anda dah daftar tak? Anda dah daftar tak program saya ni? Program Pak Aris 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Kalau dulu kita bercakap ada 5 bulan lagi, 4 bulan lagi. Sekarang tinggal sebulan lebih je lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau isu gadget, memanglah kan, sebagai besar anak-anak sedang dilanda dengan wabak gadget. Ini zaman mereka. Zaman kita dulu, zaman yoyo, BMX yang usia 50 tahun ke atas ni. Zaman breakdance. Kan? Zaman funfair. Tapi zaman ni
dah penghujung. Dia punya ujian bukan kaleng-kaleng tau, bukan biasa-biasa. Ujian ni kalau dah pegang handphone, solat pun tinggal, Allah pun dia lupa. Nampak tak? Quran tu saya cakap lah. Dia akan mula menipu. Mak kata dia solat dah. Dia mula lawan mak bapak. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, mak bapak kena ada knowledge. Jangan kau bangga kau jadi pensyarah. Kau jangan bangga kau doktor. Kau jangan bangga kau jadi engkau ustaz. Ustaz tak ustaz. Iblis bukan peduli engkau siapa. Dia datang, dibawa segala senjata yang dia ada untuk lumpuhkan iman umat Islam. Umat Muhammad SAW. Dia berempah pula tuan-tuan sebab dia tahu. Dia sedar, iblis sedar. Peluang dia semakin hampir penghujung. Peluang dia untuk menyesatkan umat manusia ni semakin berada di penghujung. Dan dia gandakan usaha dia berkali-kali ganda. Dia telah tambahkan kudrat, kepintaran, kebijaksanaan, kekuatan, kelebihan. Semua digandakan. Sebab dia dah tak ada banyak masa lagi. Dia nak kerja sekuat yang boleh untuk menambahkan bilangan manusia yang akan bersamanya dalam neraka nanti. Maka salah satunya lah gadget. Berapa ramai orang gunakan gadget tengok video lucah. Berapa ramai orang tengok menggunakan gadget untuk main game. Tak kira ustaz tak ustaz. Habis. Jadi puan, saya nak puan pergi program saya ni. Bukan sebab apa? Sebab kita nak tambah ilmu kita. Nampak? Bukan senang nak jadi seorang mak bapak yang ada ilmu. Yang ilmunya bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Bukan senang. Jadi ibu, ada beberapa perkara yang ibu kena buat. Pertama, ibu kena berani untuk jadi seorang mak. Kena berani untuk jadi seorang ayah. Banyak mak bapak sekarang penakut. Nama je ayah, keputusan anak yang buat. Nama je mak, tapi keputusan anak buat. Contohnya kalau saya cerita madrasah, berapa ramai orang, anak saya tak nak belajar madrasah lagi Pak Riz. Jadi berhentikan anak kalau anak tak nak. Kalau anak kata tak nak agama Islam lagi, apa? Murtadkan dia. Apa ke mak bapak fikir macam tu? Nampak tak Sepatutnya susun strategi, susun perancangan, susun pendekatan, teknik, kaedah untuk samakan iman anak-anak kita. Sejauh mana bila dia tinggalkan satu tempat, dia akan berada tempat lebih baik. Itu kena kaji. Itu kena analisis. Hidup bukan perjudian. Hidup adalah satu peperangan. Faham? Hidup adalah pertempuran. Tidak ada falsafah nasib baik. Jadi mak kena berani jadi seorang mak. Jadi kalau sebut berani tadi, mak bapak kena ada plan, family planner, mesti ada jadual harian, mesti ada time frame. Cukup tu saya bagi tahu. Puan tak mampu buat benda tu, macam nak buat benda lain? Nampak tak? Seorang ibu mesti ada time frame. Setiap apa yang kita buat mesti ada time frame. Solat ada time frame. Mana ada orang solat sampai ke isyak? Dia berhenti selepas subuh. Dalam masa 5 minit dia solat. Bukan 5 jam. Lepas tu dia ada aktiviti lain dia kena buat. Dia memang kena buat. Kenapa budak main handphone sampai 5 jam? Sebab tak ada time frame. Nampak tak? Handphone ini, perisian dia telah dicipta. And kalau dicipta oleh orang kafir, memang tugasan dia begitulah. Untuk melekakan kita. Melalaikan umat manusia. Dan musuh-musuh orang-orang yang anti-Islam ni, tentulah Islam. Maka mereka mengharapkan dengan apa saja aplikasi yang wujud dalam dunia ini, boleh melalaikan, melumpuhkan, melemahkan, melemaskan iman umat Islam. Dan hari ini kita lihat sendiri. Kita lihat sendiri itu benar-benar berlaku. Nampak tak? Satu, sebagai ibu, kamu kena berani buat satu tindakan. Bagaimana kita jadi seorang ibu tapi tak berani untuk buat anak-anak tunduk, pandang, hormat, respect kepada kita? Inilah zaman yang Nabi kata, kan, ibu bapa lahirkan tuan. Ini semua Nabi dah cakap. Dan telah pun berlaku, sedang berlaku, dan akan terus berlaku. Allahu Akbar. Banyak anak tendang mak, maki mak, amun mak, kan? Jadi mak apa macam anjing, macam binatang. Tak hormat, tak respect, tak muliakan mak. Itu berlambak. Kalau kita biarkan anak kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita biarkan mereka dengan dunia gadget, tak ada bimbingan yang betul, tak ada slot in program-program akhirat, saya bimbang anak kita nanti dan imannya rosak. Saya bimbang, saya risau anak-anak kita tidak akan ada nilai-nilai murni dalam jiwa dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi mak kena ada time, kena bangunkan jadual harian, kena ada family planner, kena ada pengurusan. Baru insya-Allah
kan, anak itu menjadi diselamatkan. Saya tambah lagi untuk tidak mengampakan puan. Puan, buat program bersama. Program bersama maknanya ada aktiviti keluarga yang bersama. Kan? Yang boleh kita slow inkan nasihat. Nasihat secara luaran dengan nasihat ketika program tak sama. Sebab orang perempuan bila dia cakap, dia akan masuk bebelan. Bila nasihat dia akan ulang-ulang, dia yang paling perit, paling sakit, dia ungkit. Dia suka ungkit. Itu yang paling sakit. Next. Daripada platform Y, Siti Khadijah. Assalamualaikum Pak Haris. Ada tips tak untuk anak lelaki yang nakal, usia sekolah rendah, rotan dah lali? Adakah cara secara psikologi untuk bentuk anak-anak lelaki yang usia ini? Puan kena pergi program saya. Kena pergi program saya 24/12 ni, pergi. Dapatkan ilmu lagi dalam, lebih banyak, lebih efektif. Puan didik anak puan macam mana? Puan gotan anak puan. Puan gotan kerana apa? Kerana dia salah. Puan gotan kerana Allah, itu mendidik. Kalau puan gotan kerana salah, puan akan gotan dengan marah. Puan gotan dengan geram. Puan gotan dengan dendam. Puan gotan dengan nafsu. Tak terdidik anak tu. Manusia ni dia punya station dia. Kalau puan terlepas ketika di sekolah rendah, puan tak akan mampu bimbing dia ketika sekolah menengah. Ketika dia kecil pun tak boleh tundukkan dia. Ketika dia dah besar, macam mana puan nak lentur dia? Satu pepatah Melayu kata lentur bulu biar daripada rebung. Pokok kau dah besar, nak lentur macam mana? Anak kau dah besar, nak lentur macam mana? Nampak tak? Jadi puan leaking of knowledge. Puan ada kekurangan dari sudut ilmu. Satu, Nabi Musa nak berjumpa dengan Firaun, dia minta bantuan Allah. Berapa kerap kali kita minta bantuan Allah? Kalau kita nak minta bantuan Allah, kita mesti buat jamik dan samik, biar sikit tapi berpanjangan. Maka jaga tahajud, jangan putus. Bantuan Allah, insya Allah sampai. Satu, Nabi Allah Ibrahim minta pada Allah apa? Rabbi habli minas solihin. Dia Nabi, tapi dia tetap bergantung pada Allah. Sebab dia tahu walaupun dia Nabi, dia tidak akan mampu beri hidayah pada orang. Puan jangan fikir kita marah anak jadi. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Puan imam ke, puan ustazah ke, ustaz ke, asatizah ke, haji ke, ulama ke, iman tak boleh diwarisi. Kena faham tu. Ilmu tak boleh diwarisi. Nabi Nuh depan mata hilang isteri dan anak. Kita siapa? Bukan Nabi. Nabi Musa minta pada Allah. Allah hantar ayat, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Puan kena pergi program saya. Supaya kita dapat banyak ilmu bermanfaat. Supaya hubungan kita makin kuat. Buat macam mana? Puan dah pergi program saya. Bila saya ulas balik, selepas balik program 24, 12, 25, 26, 27, 28, 29, terus sampailah. Dan seterusnya, bila saya bicara, ia akan menyebabkan puan teringat apa yang saya nasihat di atas pentas. 24 dan 12, 2023. Pergi program saya. Boleh faham tak tu? Next. Daripada TikTok Siti Azura, saya jenis garang dan tegas. Time solat, time mengaji, time solat, time mengaji, time bermain, mainlah. Garang akan memberi impak yang bagaimana? Kalau kamu garang, dan kalau kamu garang anak buat kerja, dan kamu tak garang anak dapat kerja, maknanya kamu gagal. But at that stage, kamu gagal. Kita nak lahirkan anak yang tanpa disuruh, akhirnya boleh buat. That is our challenge. The real challenge, tak buka mulut, tak kenaikkan kening, tak tunjukkan bahasa isyarat, anak tetap solat. That is the result yang kita nak. Kerana at the end, akhirnya nanti, kamu dalam kubur. Siapa nak garang, kamu dalam kubur. Siapa nak tegur, kamu dalam kubur. Siapa nak naik kening, kamu dalam tegur. Siapa nak nasihat? Faham? Itu je cukup bagi saya untuk jawapan tu. Kamu kena kaji sejauh mana garang kamu memberi impak positif. Sebab itulah Nabi garang, Nabi tegas, Nabi tak kompromi, tapi Nabi slow in nasihat, perancangan, plan. Nampak tak? Time management, strategic plan, contingency plan. That is the way bagaimana Nabi bangunkan ummah, Nabi bangunkan sahabat. Nabi ada wahyu, tapi Nabi tetap manusia. That's why Nabi bangunkan teknik, kaedah, strategi. Nabi tetap pergi perang. Ada tak perang Nabi kalah? Ada tak dalam peperangan Nabi cedera? Pernah tak Nabi dihina, dicaci? Allah boleh bantu Nabi macam ni je. Tapi Nabi manusia.
Nabi dibenarkan hidup seperti manusia lain. Ada ketika jatuh, ada ketika menitis air mata, ada ketika risau, ada ketika gelisah, ada ketika sedih, ada ketika terasa terancam. That is human being punya emosi, evolusi, insya-Allah. Faham? Okey? Daripada TikTok, Ciwi, macam mana cara nak didik anak-anak supaya berkasih sayang dan tidak bergaduh? Sebab tu kamu tunjukkan contoh yang terbaik. You are the real person, the right person untuk tunjukkan pada anak-anak inilah contoh terbaik. Bagaimana dengan suami isteri berkasih sayang, beramah mesra, bertolak ansur, berdiplomasi. Suami bercakap, isteri senyap. Isteri bercakap, suami bagi laluan. Suami sentiasa bagi peluang pada anak-anak bagi pendapat. Ada masa untuk bincang, ada masa untuk bicara. Itu semua dalam cara sedar tak sedar, ia sedang bergerak untuk membina satu kematangan berfikiran kepada anak-anak. Ia sedang membina karakter anak-anak. Maka terlahir kasih sayang. Ini kalau kamu asyik maki sana maki sini, lepas tu kamu tanya pencabar motivasi, kamu tanya orang psikologi, kamu tanya ustaz macam nak kasih sayang, tapi kat rumah kau asyik maki orang je, macam mana? Kamu boleh tegas sebagai seorang CEO kat pejabat, tapi kamu kena tegas kat rumah kamu tak sama. Tak sama gayanya, tak sama caranya seperti mana kamu terjemahkan di pejabat. Saya guru disiplin, contoh. Saya guru disiplin sekolah. Tapi sebagai guru disiplin kat sekolah, saya tak boleh gunakan kaedah seperti itu dalam rumah saya. Saya mesti ada cara yang berbeza. Walaupun kamu guru disiplin. Saya seorang polis. Gerun musuh tengok saya. Saya tak boleh buat anak saya gerun tengok saya. Itu tidak mendidik namanya. Itu bukan pendidikan yang terbaik. Sebab Nabi tidak melahirkan kegerunan. Nampak tak? Nabi tidak menzahirkan supaya digerun. Nabi menzahirkan watak supaya dikasih. Satu, sahabat tengok Nabi, sahabat menangis. Sahabat beremosi. Itu semua kena belajar. Mesti ada teknik, mesti ada kaedah, mesti ada cara, mesti ada jalan. Kena belajar. 24/12 datang. Dan rebutlah peluang. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Okey. Insya-Allah. Sekadar tu. Walaupun ada soalan nak bagi laluan kepada Zuhur. Terima kasih, minta maaf lah saya ada banyak benda nak kena buat. Kan sebab live ini bukan satu daripada perkara, bukan satu-satu perkara yang saya kena buat setiap hari. Ada banyak. Bapak saya pun dah uzur, dah tak apa sihat. Jadi selalu sebelah petang saya akan lari pula balik ke rumah mak saya untuk pantau, untuk ziarah, untuk tengok mak saya, ayah saya khususnya. Kan jadi masa kita bagi banyak benda. Kan itu salah satu perkara yang kita rasa seronok. Sebab bila Allah hadir ke satu perkara, kita dapat isi dengan yang baik, itu memang best lah. Dan jangan anggap itu sebagai satu beban. Anggap itu satu challenge untuk hidup lebih baik. Nampak tak? Allah sayang kita, Allah akan hantar sesuatu yang membuatkan kita lebih dekat dengan dia. Allah hantar anak-anak masalah sebab Allah nak challenge kita. Aku yang izinkan kau jadi bapa. Kau buat apa sebagai bapa? Engkau bangga title bapa je. Engkau bangga title sebagai seorang isteri je. Apa yang telah kau buat untuk selamatkan iman anak-anak engkau? Kerana engkau nanti balik bawa 3 perkara. Salah satunya doa anak yang soleh. Solehkan anak kita sampai dia boleh doa untuk kita ketika kita duduk seorang diri dalam kubur. Faham? 24/12. Saya ada kambing. Bantu Madrasah Pak Riz dengan beli kambing kita, beli daging fresh. Kita tengah belajar untuk buat apa? Prap. InsyaAllah. Kita boleh buat macam-macam, tapi marketing tu. Kan kita buat daging segar, orang tanya prep. Bila orang tanya, oh kita buat daging prap, orang tanya daging segar. Kan? Macam-macam manusia kan. Bila kita buat program di Selangor, orang tanya tak buat kat Kedah ke? Bila buat pergi kat Kedah, orang Pening pula tanya tak buat kat Pening. Kan? Tak pening gitu. Okey, saya undur diri InsyaAllah. Saya Balik Syafiq. Madrasah saya pun dah buka untuk orang ramai, untuk daftarkan anak-anak susuk sisi interview. Datang InsyaAllah. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk mendengar perkongsian yang pastinya menarik, yang pastinya dapat membuka minda kita, pintu hati kita untuk sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik untuk kita selamatkan keluarga kita, untuk menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan, dan kepada anda yang mungkin kali pertama baru singgah ke live Pak Riz, salam ukhuwah untuk anda. Dan untuk makluman anda, Pak Riz adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun dalam bidang kekeluargaan ini. Jadi pelbagai kem-kem, seminar-seminar,
kan, yang telah pun Pak Aris bangunkan sepanjang tempoh 28 tahun ini, dan kes-kes keluarga yang telah pun Pak Aris handle sepanjang 28 tahun ini. Jadi dengan pengalaman inilah Pak Aris bangunkan live ini untuk kita berkongsi soalan-soalan, dan anda boleh tanya soalan pada Pak Aris dan Pak Aris akan jawab soalan tersebut secara on the spot. InsyaAllah mudah-mudahan soalan-soalan yang sempat dijawab tadi sedikit sebanyak dapat memberikan kita semua sedikit kelegaan, motivasi untuk kita kekal bersemangat untuk kita selamatkan keluarga kita. Siapa lagi nak selamatkan keluarga kita kalau bukan kita? Ya, betul. Okey, insyaAllah. Okey, tuan-tuan puan, seperti yang telah Pak Aris maklumkan sebentar tadi, jom kita panjangkan lagi semangat aura untuk selamatkan keluarga kita dengan sama-sama kita mendaftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar kekeluargaan anjuran Pak Aris pada 24 Disember 2023 hari Ahad daripada pagi sampai petang. Kita bersama-sama di Setia City Convention Center Setia Alam di Negeri Selangor. Di Negeri Selangor, jom sama-samalah kita cari masa, kita peruntukkan sedikit masa bersama sisi keluarga kita untuk sama-sama kita penuhkan dewan tersebut, untuk sama-sama kita belajar macam mana cara-cara kita nak membina keluarga yang bahagia, kan, berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah bersama dengan kita punya pakar iaitu Pak Aris, insyaAllah pada 24 Disember ini. Dan tahniah juga kepada yang telah mendaftar, terima kasih, kan, mudah-mudahan Allah izinkan untuk sama-sama kita bertemu pada hari tersebut, insyaAllah 24 Disember ini. Dan kepada anda yang belum daftar, jika anda menonton daripada TikTok, boleh pergi ke profil kita, ada segala info di situ. Jika anda menonton di platform F, dah ada maklumat. Jika anda menonton daripada platform Y, dah ada maklumat dah. Boleh berhubung dengan kami, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan untuk sama-sama kita menyelamatkan keluarga kita, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk maklumat anda juga, Pak Aris dah buka pendaftaran untuk madrasah beliau untuk sesi 2024. Untuk pelajar lelaki yang boleh, pelajar perempuan boleh, untuk sama-sama kita mendaftarkan anak-anak kita untuk belajar menghafal Quran di Madrasah Pak Aris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah di Bukit Katil, Melaka. Informasi lanjut boleh berhubung dengan kami, insyaAllah. Di TikTok ada di profil, kalau di platform F dan di Y, platform Y dah ada info di situ, tekan je dan insyaAllah kita akan bantu anda untuk memberikan anda penerangan. Seterusnya, seperti yang telah Pak Aris maklumkan tadi berkaitan dengan kambing. Okey, anda boleh juga support juga TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu Kambing Bajet Madrasah. Sebut betul-betul, Kambing Bajet Madrasah. InsyaAllah kita sekarang ni salah satu usaha lah untuk kita menambahkan dana madrasah. Jadi jomlah sama-sama kepada tuan-puan yang inginkan kambing hidup, kambing mentah, boleh berhubung dengan kami, insyaAllah. Kambing kampungan daripada kami ni adalah kambing kampung lah. Mudah-mudahan dipermudahkan dan mudah-mudahan setiap pembelian anda sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi madrasah Pak Aris, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Daripada anda juga yang ingin dapatkan kopi juga, boleh berhubung dengan kami, dapatkan Pak Aris Kopi, insyaAllah. Daripada anda juga yang ingin membantu memberi sedikit sumbangan, iaitu berbentuk dana kewangan ke bahan mentah kepada Madrasah Pak Aris, boleh berhubung dengan kami juga, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ganjarkan anda semua dengan pahala yang berlipat. Amin, amin, ya. Sedekah tu, the power of sedekah. Jadi jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita sumbangkan, kita hulurkan, Allah memandang keluarga kita dan dipermudahkan kita untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat, insyaAllah. Okey tuan-puan, dan untuk maklumat anda, tadi ada soalan yang bertanya berkaitan dengan bila Pak Aris live, kan. Okey, Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari. Okey, daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, insyaAllah daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Jadi dalam waktu-waktu macam tu, anda dah bolehlah kejap-kejap tu jenguklah kat dalam TikTok ataupun di platform F dan di platform Y untuk sama-sama kita belajar ilmu kekeluargaan yang mana Pak Aris bawa setiap hari topik yang berbeza, insyaAllah, untuk sama-sama kita belajar ilmu macam mana kita nak selamatkan keluarga kita. Kadang-kadang kita rasa kita bagus tapi sebenarnya tak bagus. Samalah yang cakap ni, sama-samalah kita belajar, insyaAllah, untuk menjadi yang terbaik, kan. Kita mungkin banyak kekurangan tapi tak salah kalau kita belajar, insyaAllah. Terima kasih tuan-puan. Salam Zuhur. Kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan daftar segera ke seminar keluarga bersama dengan Pak Aris, insyaAllah. Assalamualaikum.